Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi warga Malaysia. Anda sedang menonton Borak Kopitiam bersama saya Haziq hari ini. Nampak macam pelik kan seorang-seorang dekat Borak Kopitiam? Tapi kalau kita tengok kat kanan ni sebenarnya macam ada orang dia. Dia punya aura tu ada. Tapi tak apa. Mungkin aura tu akan betul. Akan menjelmakan orang kejap lagi. Sama-sama kita nantikan. Sebab hari ni, 7 hari bulan Februari 2021. Seminggu dah kita dalam bulan 2 ni. Sedar tak sedar kan? Macam-macam benda yang telah berlaku. Dan patutnya 7 hari bulan Februari ni, kalau Haziq punya jadual sendiri lah, patutnya hari ni adalah anugerah juara lagu 35. Tapi terpaksa ditangguhkan ke satu tarikh yang baru. Kita tak tahu lagi bila sebab Perintah Kawalan Pergerakan pun telah dilanjutkan sampai 18 Februari 2021 kan. Kita pun tak tahu lepas 18 bulan tu dilanjutkan lagi ke ataupun telah dihentikan Perintah Kawalan Pergerakan. Kita dah cuba untuk duduk di rumah. Kita dah cuba untuk menjaga kita punya SOP kan. Ingat untuk tidak berada di tempat sesak, tidak berada di tempat sempit dan juga tidak sembang dengan jarak yang dekat. Jadi sama-samalah kita nantikan apa pula yang akan bakal berlaku lepas 18 bulan nanti. Tapi sekarang ini kita nak update sikitlah kepada anda mengenai COVID-19 di Malaysia semalam. Okey, jom kita tunjukkan kepada anda antara update terkini. Semalam ada 3,847 kes baru. Kes sembuh ada 1,692 kes sembuh. Menjadikan kes aktif sekarang ada 50,894 kes. Dan duka cita kami maklumkan ada 12 kematian baru. Dan ini kalau kita lihat pecahan kes setiap negeri di Malaysia ni kan. Masih lagi yang tertinggi dekat situ kalau kita lihat. Kalau anda boleh nampak, baca ke semua daripada negeri tu, semua negeri ada kes baru kan. Jadi sama-samalah kita berjaga-jaga. Kita cubalah untuk memutuskan penularan wabak COVID-19 ni. Kita tak nampak virus ni di mana kan. Kita kadang-kadang rasa macam tak ada apa-apa kan. Ini adalah antara kluster yang dapat dikenal pasti, kluster baru yang telah pun dikenal pasti. Yang bagusnya bila kita dah tahu kluster ni daripada kluster mana, kita dapatlah elakkan kluster tersebut. Tapi masalahnya bila kita tak tahu kes baru tu daripada kluster mana. Kan, that's why lah pentingnya untuk anda bagi sejarah anda punya penggerakan dekat doktor, dekat nurse kalau anda pergi ke mana-mana. Okey, ingat kita jaga kita. Dan kita ada banyak cerita yang kita nak kongsikan kepada anda. Seperti biasa, Borak Kopitiam dia ada topik. Tapi topik saya pagi ini adalah siapa yang berada di pintu rumah saya sekarang ni? Topik saya sekarang ni. Haziq, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak saya cakap? Kalau tadi kita rasa aura, sekarang kita rasa orang dia sampai. Apa khabar? Khabar baik. Jauh. Kenapa tinggal Zack jauh-jauh? Bukan Zack. Aku tadi dah datang sini. Jogging-jogging slow-slow je. Okey. Awak ni sejak pergi gym ni tak nak berjogging dengan kita? Tersesat. Pantang semangat. Apa khabar? Selamat pagi semua penonton Borak Kopitiam. Selamat berhujung minggu. Ya, untuk anda yang tak kenal lagi, ini adalah Zack American. Yes. Ya, Zack American pukul 8.4 minit. 4 minit je. Okey, Haziq, apa yang Zack terlepas ni? Banyak sebenarnya yang Zack terlepas. Okey. Tapi kita belum masuk lagi topik kita pagi ni. Kita masih lagi nak bercerita pasal kita punya cerita viral. Kita belum cerita lagi kepada anda pasal face mask. Ada satu cerita, ada seorang lelaki ni dekat TikTok ada satu video. Face mask dia, yang face mask biasa tu, terbang, ditiup angin. Oh, Zack tahu cerita ni. Izinkan Zack sambung, Haziq? Boleh? Saya memang nak bagi awak je. Sebab saya tadi dah bercakap 4 minit. Ini cerita ni. Sebenarnya Zack perasan juga. Zack scroll Instagram dan sebagainya, social media dan sebagainya. Brother ni, abang ni, dia nak pergi keluar jalan-jalan. Dia letak dia punya face mask tu dekat dashboard dia. Nak jadikan cerita ni nak dapatkan angin luar. Dia buka tingkap kereta, angin tolak dia punya face mask dia keluar dari kereta. Inilah paling kena dengan lagu Wani Asrita. Oh, angin kau kirimkan kalimah kasihku. Ya. Nak dia berikan cerita bila dia sampai. Okey, ni kita tengok video dulu. Ada dengar suara tak? Kita tunggu. Tiba-tiba mas aku kat depan tu terbang keluar. Aku dah tak ada mas lagi ni, aku nak keluar. Tapi kat dalam kereta aku jumpa satu je mas ni. Mas baby ni kecil. Aku try pakai. Terpaksa. Bila aku pakai mas ni, kau tengok pipi aku keluar. Aku tak suka. Aduh. Nampak
gemuk. Padahal aku kurus. Baik. Ini seperti yang kita dapat lihat, pengajaran yang sangat-sangat baik kita boleh dapat daripada video ini adalah apa-apa pun pematuhan SOP itu sangat penting. Betul. Tak kisahlah kan awak punya face mask tu terkeluar ke apa, cuba cari something untuk kita pakai dekat muka kita kan. Tak kisahlah face mask tu face mask kanak-kanak ke ataupun face mask anda yang apa, yang ni facial ke kan. Facial, betul. Cuba untuk kita pakailah mengikut keselamatan dan juga kita punya kesihatan lah. Betul. Apa-apa pun, apa yang kita buat sekalipun SOP itu penting. Itu yang kita cuba nak dapatkan mesej yang baik daripada video abang ni. Walaupun viral, kita cuba kutip. Kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Betul. Wow. Bangun pagi terus ada motivasi. Kena. Okey, ada satu lagi cerita ni, Zack. Ni cerita pasal lipas. Kalau anda takut lipas, anda geng dengan adik kita dekat dalam video ni lah. Okey, ada seorang mak ni kan, ada seorang ibu ni, dia kenakan anak dia. Sebab anak dia ni main gadget sampai maghrib. Tak nak stop. So mak dia buat satu cara, dia kenakan anak dia. Dia kenakan dengan anak dia lipas kan. Lipas Dia bawa, dia takutkan anak dengan lipas. Anak dia berlari tu panjat macam mana tu. Ini ada video tak? Ada video kat bawah tu. Kita tengok ada video dia. Kalau ada video boleh kita tonton sedikit. Ada. Cantik. Ada video dia. Saya tak boleh ni, Zack. Oh, Haziq ni tak boleh lipas. Tak boleh, jangan. Saya kalau bukan setakat panjat macam itu, saya panjat lagi tinggi. Semayang. Halo, semayang dah tak? Aduh. Tak semayang, bawa pagi lipat ni nak apa? Cepat. Mak dia pegang macam tu je ke? Selamba. Bila tengok video antara ibu dan anak ni, dia serba sedikit mencuit hati kita lah. Betul. Membuat kita teringat zaman-zaman kecil dahulu kan. Apa-apa pun kita kena ingat, ibu kita adalah syurga kita. Senyumkan dia, jangan derhaka. Betul kan. Ada sebab kenapa ibu kita cakap jangan main gadget tu sampai maghrib kan. Nanti leka. Kita dah sampai maghrib tu fokus. Solat maghrib, tunggu isyak, baca Quran kan. Kita tinggalkan kejap kita punya gadget tu. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja kita ucapkan. Terus bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Dan hari ini tajuk kami adalah ternakan jadi pendapatan. Apa itu ternakan sebenarnya? Ternakan, kalau pendapat Zack lah kan, ikut pemahaman Zack, ternakan ni adalah benda yang kita jagalah. Benda yang kita perlahan-lahan jadikan ia satu ternakan lah. Dia ternakan. Ternakan ni adalah haiwan ternakan yang kita jaga untuk kita makan atau untuk kita perdagangkan, untuk kita jual kan. Maknanya ada sebab kenapa kita ternak dia, kita bagi dia makan, bagi dia jadi besar, bagi dia sihat. Untuk kita jual. Contoh macam haiwan korban. Kan? Lembu ke kambing ke. Faham. Lepas tu mungkin ada juga yang ternak arnab. Betul. Oh, sebenarnya kiranya apa-apa haiwan yang boleh dimakan, kita ternak. Dan untuk diperdagangkan, itu maknanya diternak. Diternak. Okey. Jadi hari ini banyak perkara yang kita nak kongsikan kepada anda pasal ternakan. Yes, apa-apa pun kita akan baca juga apa sahaja perkongsian daripada anda, terutama sekali anda yang sedang menyaksikan kami di Facebook Live Borak Kopitiam TV3. Apa pun kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Tadi kita ada kongsikan kepada anda pasal ibu yang menakutkan anak dia dengan lipas sebab anak dia tak berhenti main telefon. So ada satu komen dekat Facebook Borak Kopitiam ni yang saya macam nak baca lah daripada Latifah Buasan. Macam mana nak takutkan anak dengan lipas? Daddy dengan mami pun takut lipas. Itu pun satu persoalan juga tu. Maknanya mungkin boleh takutkan dengan benda lain. Betul lah. Mungkin apa yang mami dengan daddy beranilah. Kan. Tapi sekarang ni kita nak sambung cerita pasal ternakan jadi pendapatan. Kita menternak haiwan, kita mungkin ada yang mempunyai ladang kan, nak menternak lembu, menternak kambing ataupun arnab, ataupun apa-apa sajalah haiwan yang boleh dijadikan dagangan. Betul. Bila kita nak cakap tentang perkara ini, lebih moleknya, lebih baiknya kalau kita bersama dengan orang yang lebih pakar, Zik. Yes. Sebab tu hari ini kita ada orang yang istimewa juga dengan kita, merupakan seorang penternak arnab juga. Kita ada Encik Amirul Zaki Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Saleh daripada Rawang, Cik Saleh ya?
Saya Mas Rawang. Encik Amirul Zaki Saleh. Encik Amirul. Encik Amirul, macam mana Rawang pagi ni okey semua Tak hujan Okey, cuaca alhamdulillah cantik. Orang kampung tu dia excited tu Cik Mirul. Saya dah lama tak balik Rawang Encik Amirul. Oh, ya ke? Baik, jadi Cik Mirul, bila kita menyebut tentang penternakan ni kan, kita nak tanyalah Cik Mirul sendiri bagaimana sebenarnya Cik Mirul sebagai seorang individu ni tercetus idea untuk buka tempat ternakan, terutama sekali ternak arnab. Macam mana boleh tercetus idea mula-mula tu? Mula-mula tercetus selepas saya kehilangan pekerjaan sebagai pemandu bas pelancong COVID-19. Okey, disebabkan COVID-19 Kehilangan pekerjaan sebagai pemandu bas pelancong. Ya, betul. Okey, jadi Timbul motivasi di dalam diri saya setelah melawat rakan-rakan yang telah berjaya di dalam bidang ini. Saya juga mendapat dorongan daripada ahli keluarga. Di sisi saya, rakan-rakan dan peternak yang sudah berjaya, saya mulalah mencuba arnab ni. okey. Tadi sebab kita kurang dengar sikit rasanya sebab line Encik Mirul dekat sana agak ni ataupun Encik Mirul ada gunakan loudspeaker ataupun handsfree ke sekarang? Ada yang free. Boleh tak Encik Mirul guna yang direct kejap? Untuk Okey. boleh guna direct okey. sebab mungkin dia akan lagi clear. Halo, ya? Jelas. Okey Cik Mirul, mungkin secara ringkasnya boleh ulas balik tadi jawapan Cik Mirul tadi? Idea terus yang selepas saya kehilangan pekerjaan sebagai pemandu pelancong sebab COVID-19. Alright. Yang timbul motivasi di dalam diri saya setelah melawat rakan-rakan yang telah peternak anak yang berjaya di dalam bidang ini. Okey. Saya juga mendapat dorongan daripada keluarga dan isteri saya, rakan-rakan dan peternak yang sudah berjaya. Macam mana mula-mula Cik Mirul bagi tahu dekat family, saya nak ternak arnab ni. Macam mana, apa reaksi family Cik Mirul? Mula-mula saya dah macam-macam kerja saya buat. Saya buat Grab car, lepas tu PKP, semua pekerja dekat di rumah. Customer Grab car pun tak ada. Lepas tu, idea saya tanya dengan isteri saya macam mana nak buat arnab ni, boleh tak? Dia kata, terpulanglah. Saya pun cuba buat ternak arnab ni. Cuba je lah dulu kan. Tapi cuba saya tu modal kat terlalu tinggi jugalah cuba. Wah, mencuba dengan modal yang tinggi. Tapi Cik Mirul, macam mana permulaan dia nak menternak arnab ni? Adakah Cik Mirul ada pergi kursus dulu ke ataupun main redah aja dulu? Saya pergi kursus dulu. Okey. Saya pergi kursus arnab pedaging punya seorang ahli inilah. Alright. Pedaging daripada Encik Syam dari Sungai Tengi. So jadi Cik Mirul, kira untuk menternak ni semua memerlukan ilmu lah juga, betul tak? Sekurang-kurangnya benda paling basic kan. Okey Cik Mirul, saya ada satu soalan ni agak peribadi sikit sebenarnya. Sebab Cik Mirul kata yang Cik Mirul tercetusnya idea untuk menternak arnab ni adalah apabila Cik Mirul kehilangan pekerjaan sewaktu COVID-19, betul? Ya, Jadi tadi Cik Mirul sendiri ada menyentuh bab modal dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara peribadinya Cik Mirul, macam mana Cik Mirul yakin bahawa perniagaan penternakan arnab ini boleh memberikan satu pulangan yang baik kepada Cik Mirul, sedangkan Cik Mirul merupakan seorang individu yang baru sahaja kehilangan pekerjaan dan terpaksa mengeluarkan modal yang begitu tinggi, bab kata Cik Mirul tadi, untuk melaksanakan peternakan arnab ni. Cuba Cik Mirul kongsikan. First sekali saya pergi jumpa kawan saya ni lah, yang Cik Sam ni. Dia lah bagi idea saya untuk ternak arnab. Lepas kalau dia kata kalau pedaging tu tak terjual, dia akan beli balik. Okey. So maknanya dapat balik lah. So dijamin lah sebenarnya. Dia jamin dengan Cik Sam lah, yang daripada Koperasi Usahawan Anak Pedaging Selangor Berhad. Okey, faham. Tapi kan Cik Mirul, kalau kita boleh tanyalah berapa modal permulaannya Cik Mirul keluarkan untuk menternak arnab ni? Modal permulaan keseluruhannya lebih kurang 40,000. Fuyo, okey. Tinggi juga 40,000 Cik Mirul. Berapa ekor dapat masa tu? Sekarang yang dapat 40 betina, 10 jantan. Itu masa mula-mula? Mula-mula. Sekarang Encik Mirul dah ada berapa banyak arnab? Sekarang lebih kurang anggaran ada 300 ekor. Apa? 300 ekor. Okey, ini kita 300 ekor? 300 ekor Daripada 40 tadi? Ya. Wow. Jadi
bukan satu kuantiti yang sedikit Cik Mirul. Okey, bagaimana sebenarnya penjagaan arnab-arnab ni Cik Mirul? Susah tak nak bela dia? Penjagaan arnab ni mudah. Cuba luangkan sekitar 3 ke 4 jam sehari untuk menyediakan makanan dan pelanggaran ladang saja. Oh, maknanya Cik Mirul memang ke ladang 4 jam je lah sehari. Dia pagi-pagi bagi dia makan, lepas tu sapu-sapu ladang sikit, lepas tu baliklah buat kerja lain. Okey. Ni rawang dekat belah mana Cik Mirul? Rawang dekat mana? Rawang di Sungai Buaya. Sungai Dekat Sungai Buaya. Buaya. Dekat jugalah dengan kita. Kita Bukit Sentosa tu. Tu. Depan sikit je. Okey, Cik Mirul. Kalau kita tengok tadi, arnab Cik Mirul ni bersih-bersih nampaknya. Itulah putih elok Putih kan. je. Kita tengah tengok ni. Macam mana cara belanya? Mungkin Cik Mirul boleh cerita mungkin arnab tu mandi macam mana. Kan? Mungkin apa yang dia makan. Makan pun mesti ada khusus-khusus dia dan sebagainya kan. Arnab yang putih ni memang putih lah. Dia punya paka New Zealand White. Dibeli dekat dalam sangkar ni, dia tak ada ke tanah. Okey. Tu bersih tu. Dia pun tak boleh mandi. Oh, dia tak arnab pun memang tak boleh mandi Dia boleh mandi tapi seeloknya tak payah mandi lah sebab nanti dia kesejukan. Wah, seeloknya tak payah mandi. Betul. Seeloknya tak payah mandi. Baru tahu, saya baru tahu ni. Sebab takut dia kesejukan. Kalau dia sejuk, mungkin ada efek kot kepada dia, Cik Mirul. Ya, ada efek dia. Kalau dia cek dia berit. Oh, jadi okey. Jadi Cik Mirul, apakah option yang ada kalau macam kata lebih elok tak mandi? Jadi dari segi kebersihan tu macam mana? Apakah ikhtiar yang lain tu Cik Mirul? Yang kalau nak bersih dia kita tengok rawat dia lah. Kalau kita kena pantau dia. Kalau dia kurap kita bagi ubat terus lah. Ya betul. Biar arnab tak mandi, jangan kita yang tak mandi. Betul Cik Mirul. Arnab tak mandi tak apa. Tuan dia kena mandi Cik Mirul. Itu kena ingat. Itu cara dia. Okey Cik Mirul, mungkin ada sesuatu yang Cik Mirul nak perkatakan kepada mereka yang mungkin dalam fikiran sekarang ni dah plan. Bila tengok anak-anak tadi, kita boleh ni mulakan bisnes ternak arnab. Apa yang mereka kena lakukan mula-mula ni Cik Mirul? Mungkin Cik Mirul boleh bagi nasihat sikit kepada newbie-newbie ni? Kalau yang nak anak tu seleloknya pergi kursus dululah. Peternak anak, macam mana cara jaga dia. Sebab anak ni memang nampak macam senang. Dia punya kematian tu, kalau dia kena sakit, dia memang terus mati je. Tak bagi ni je. Oh, betul. Faham. Jadi apa-apa pun sebenarnya kena belajar lah. Yes. Apa saja yang kita nak buat pun sebenarnya kita kena belajar. Kita kena sekurang-kurangnya tahu ilmunya yang basic juga. Baik. Betul. Jadi kepada anda penonton, Ada satu soalan. Satu soalan daripada Facebook ni, Encik Mirul. Ni daripada Tok Wan Yusof kata, macam mana Encik Mirul buat marketing, buat pemasaran untuk arnab ni? Adakah memang daripada pihak Encik Mirul sendiri ataupun daripada pihak lain yang buat pemasaran Encik Mirul? Buat pemasaran sekarang, yang first dari Koperasi Usahaan Anak Pendaging Selangor. Okey. Yang kedua saya akan marketing di Facebook lah. Facebook, Instagram. Oh, masih lagi buat sendiri jugalah walaupun dah ada bisnes tu. Lepas tu tolong-tolongan MPKK Kampung Sungai Buaya lah. Yes. Selalu pukul berapa ni Cik Mirul pergi ke ladang ni? Biasa macam ni pukul 8 saya dah pergi ke ladang. tak apa. Ini kita kacau lah ni Tak ada. Tak apa ni Haziq, sebenarnya arnab dia dah tahu dah yang tuan dia ada kena dengan TV hari ni. TV dia orang pun keluar TV tadi. Okey Cik Mirul, mungkin Cik Mirul nak sharekan Facebook ataupun mana-mana medium social media Cik Mirul yang kita boleh cari kalau nak belajar pasal arnab ni Cik Mirul. Ke Facebook saya pun boleh. Okey. Amirul Zaki Saleh. Ini dia. Amirul Zaki Saleh. Boleh follow. Ini memang nama sebiji-sebiji ada ni Boleh follow, boleh betul. add friend. Pastikan Amirul Zaki Saleh tu yang married to Nur Aisyah Alfian Betul. Jangan yang lain. Kalau tak tu salah betul Cik Mirul Betul. Baik, apa-apa pun kami di Tim Borak Kopitiam mendoakan supaya segala apa usaha Cik Amirul untuk mendatangkan rezeki kepada keluarga akan sentiasa dipermudahkan insya-Allah ya. Okey. Cik Mirul. Ya saya. Terima kasih banyak. Tapi saya ada satu soalan lagi daripada Facebook. Silakan Zik. Daripada Muhammad Qayyum bin Junaid kata, berapa harga arnab seekor? Arnab yang induk RM200 seekor. Sekarang ada 300 Zik. 200, 300 Ya. sekarang. Itulah harganya. Terjawab sudahlah soalan kita berapa harga seekor Bergantung pada saiz juga kot Cik Mirul Bergantung pada saiz. Induk lebih kurang 6 bulan umur dia. Cik Mirul, saya nak tanya, arnab boleh makan kan? Ada yang boleh makan kan? ada lagi Okey, arnab. saya nak tanya,
Daging untuk arnab jantan dengan arnab betina mana lagi sedap, Cik Mirul? Wah, saya rasa sama juga. Oh, sama Tak sama. ada beza je kot. Tak ada beza. Sama. Aduh, baik. Abang terima kasih, Cik Mirul. Okey, sama-sama. Ya, itu cerita pasal arnab, Ya. ternak arnab kan. Tadi kita tengok Encik Mirul ada belajar dulu khusus katanya tadi daripada Sungai Tengi punya tim kan, ternak di Selangor tu. Tapi ada macam-macam cara sebenarnya. Kita kena belajar. Jangan kita ternak tanpa ilmu. Betul. Nanti takut mungkin haiwan-haiwan tersebut mati ke. Betul. Ataupun mungkin sakit ke. Kita tak tahu cara nak buat kalau ada masalah. Betul, Aziz. Itu baru kita berbincang, baru kita borak tentang penternakan arnab sebenarnya. Sebenarnya ada banyak lagi haiwan yang boleh diternakkan. Dan antaranya, sini kita ada ternakan ayam di rumah. Wah, Aziz. ternak ayam kat rumah lah. Yes. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita saksikan. Ternak ayam di rumah. Kebiasaannya, binatang yang sesuai dibela di rumah adalah haiwan-haiwan kecil seperti kucing, burung atau ikan. Tetapi, tahukah anda, antara haiwan lain yang menarik dipelihara di rumah adalah ayam. Telah bergiat dalam aktiviti peliharaan ayam sejak 7 tahun lalu. Muhammad Hali Ngah Mat Daud memilih ayam serama sebagai hobi mengisi masa lapang di rumahnya yang terletak di Taman Keramat Kuala Lumpur. Saya lebih pada ayam serama lah sebab dia kecil, mudah nak urus. Tak susah. Kalau ayam besar kan, taiknya besar, makannya banyak, bunyinya kuat, orang marah lagi. Tak sesuai kalau kat rumah. Ini boleh lah, dia macam burung je. Jadi sekarang ni Cik Ali tengah memegang seekor ayam serama. Jadi boleh Cik Ali ceritakan sikit apakah ciri-ciri ataupun keistimewaan ayam serama ni? Istimewanya pada saya ayam serama ni, dia kecil. Tinggi sejengkal dia kot tinggi dia. Paling-paling pun sejengkal lebih sikit lah. Lagi dia kecil. Boleh pegang dengan sebelah tangan dia. Lagi satu gaya mendada dia tu, angkor dia tu buat dia lagi jadi nampak comel. Kalau ada orang yang nak membela ayam serama kan, pendapat Cik Ali, apa yang perlu ada? Apa yang kita perlu sediakan kalau nak membela ayam serama ni? Pada saya mula-mulanya kena ilmu lah. Kena belajar dulu macam mana nak bela. Jadi kan beli dengan harga mahal kan, tak hati jaga, mati ke, rosak ke, dah membazir duit kan. Mempunyai sekurang-kurangnya 18 ekor ayam serama. Bagi bapa kepada 2 orang anak ini, memelihara ayam serama adalah aktiviti yang sangat menyeronokkan di samping melihat keletah ayam-ayam peliharaannya. Tak tahu nak main apa kat rumah. Sebab dia memang minatnya itu, hobi pula. Tambah PKP pula. Dah tak boleh nak ke mana-mana. Dengan ayam ni nak pagi, petang, duk sempat lah mana rasa-raja nak punya dia. Biasanya setiap hari mesti main ni lah. Dalam musim-musim PKP ni, sesuai lah rasanya kalau nak cari hobi baru. Macam bela binatang haiwan. Tak kisahlah ayam serama ke. Yang jadi boring tu bila makan tidur je. Tapi apa-apa pun yang penting masa-masa ni duduk di rumah. Keluar bila perlu je. Supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni. Terbaik. Dia bosan-bosan dia bela ayam. Kan itu cerita pasal ternak ayam. Ada satu lagi cerita ni. Kita nak cerita pasal ternak juga. Kali ni menternak rusa. Ini yang menarik ni sebab tu kita bawa bersama dengan kita di talian Encik Muhammad Adni Ibrahim merupakan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jeli. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Wah, itu kita dia. tak nampak sangat belakang tu. Itulah di belakang tu lah ya tempat rusa-rusanya. Ya. Okey tuan, mungkin kita boleh mulakan dengan nak bertanya lah macam mana boleh terfikir nak membela rusa dekat Balai Bomba ni tuan? Idea tercetusnya sebab rusa ni kita ramai orang minat. Tapi untuk dapatkan melihatnya susah. Jadi kita terfikir melihara rusa lah lebih baik untuk menarik masyarakat bertemu dengan bomba sambil tengok rusa. Dia ada dua dalam satu lah kiranya. Dua dalam satu, ya. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan dulu daripada mana modal dan anak-anak rusa ni dapat dari mana? Saya telah minta dengan Jabatan Veterina
daerah Ya. untuk memohon ternak rusa. Lepas Okey. tu veterinar daerah bawa kepada veterinar negeri lah untuk permohonan rusa. Kita mohon tahun lepas. Jadinya penghujung tahun lepas kita dapat dah rusa sekali dengan kandang dia. Sekali dengan kandang. Ya, Tuan, okey. Ini kita nak tanyalah sebab kita tahulah kan petugas anggota-anggota pegawai bomba pasti ada tugas-tugasnya masing-masing kan. Tapi bila dah bela rusa ni pula ni, siapa yang menjaga dan beri makan kepada rusa ni sebenarnya? Mungkin ada assign veterinar khas ke ataupun daripada Anggota bomba sendiri? Anggota bomba sendiri, Tuan. Oh, kita sudah buat jadual untuk anggota yang kelepasan, yang off. Dia yang mencari mencari bahan-bahan makanan untuk rusa lah. Dan dipantau oleh pasukan bertugas. Wow. Yang off lah, yang dah habis bekerja, dia orang pergi mencari. Lepas tu yang bekerja pantau. Maknanya tak ada cuti Aziz maksudnya, lebih kurang lah. Ada jugalah rehat-rehat ikut jadual. Katanya ikut jadual Tuan dia. Ya, yang off bertugas. Yang bertugas. Jadi boleh dikatakan juga sebenarnya mereka sendiri secara peribadi Tuan minat dengan peternakan rusa ni Tuan. Oh, kita di balai ni anggota sehati sejiwa. Itu yang best tu. Kita semua sehati sejiwa. Kan? Semua seorang sayang rusa, semua sayang rusa. Kena. Ya, betul. Okey, tapi penjagaan bersama. Kan. Mungkin berapa ekor sekarang rusa kat situ Tuan? Rusa kita ada 4 ekor. Okey, mungkin ada nama-nama dah diberikan kepada rusa tu. Nama ada, rusa. Ada. Kita bagi nama bersebenar dengan barang-barang bomba. Okey, apa kita namanya? bagi nama nozzle, hose, lepas tu FRT, lepas tu Scania. Bagi nama berkenaan dengan sepenuh nama bomba. Central bomba, peralatan bomba. Peralatan bomba. Sudah bagi nama dekat 4 ekor rusa tu. Ya. Senang tak nak panggil dia orang tu, Tuan? Oh, sekarang ni kita panggil dia orang dah jinak dah. Boleh pegang kepala, boleh gosok-gosok. Dah ada jinak lah. Take time Dah lah jinak kan lah. untuk kita dapatkan dia orang jinak tu. Tuan, okey, macam mana Tuan? Sebenarnya pada awalnya Tuan, idea siapa yang nak macam tiba-tiba bela rusa dekat balai ni Tuan? Oh, ni idea tercetus daripada saya sendirilah. Bersama dengan anggota lah. Kalau bukan ketua dia mustahil dapat ni. Betul tak Tuan? Ya, betul. Tapi kenapa rusa Tuan? Sebab rusa ni kita nak dapatkan susah. Lepas tu harga dia mahal. Tempat-tempat je yang ada rusa. Betul. Kalau nak tengok rusa kena pergi kat balai bomba jeli. Betul. Kan? Betul. Jadi sebenarnya Tuan dah berapa tahun balai bomba jeli ni dah bela rusa ni, 4 ekor rusa yang dahsyat hebat tu? Kita polis rusa pada penghujung tahun lepas. Baru lagi. Okey. Baru lagi membela rusa ni. Kalau kita lihat abang-abang bomba kita ni dengan bergayanya menjaga rusa. Nak tahu juga ni Tuan, macam mana cara menjaga rusa ni? Apa yang diberi makan kat rusa ni? Bulan Disember. Bulan Disember? Okey, tak apa. Kita lambat ada dengar dia punya, kita dia ada punya ni soalan sikit. tu tadi. Tapi tak apa. Apa yang kita boleh dapat daripada perkongsian Tuan Adni ni sebenarnya, Haziq, adalah apabila kita ada ketua yang luar biasa dengan kita, kita akan dapat membuat satu benda yang luar daripada kotak. Betul kan. Kita tahu apa bomba kita ni busy dengan tugasan. Betul. Tapi tetap mereka menjaga haiwan tersebut. Dan Tuan Adni masih lagi berada bersama dengan kita di talian sekarang Tuan. Ada guest tu. Okey Tuan, tadi saya tanya ni Tuan, apa yang diberi makan dekat rusa-rusa ni? Kita di kawasan Jeli ni kawasan banyak hutan lah. Kita pokok-pokok, lalan-lalan, rumput-rumput berhampiran dengan badai lah. Sebab kita kawasan pedalaman, kawasan bukit-bukit, makanan senang dapat lah, rumput-rumput senang diperolehi. Okey. Jadi kita nak tahu antara 4 ekor tu berapa banyak yang betina, berapa ekor yang jantan? Kita ada 3 betina, 1 jantan. Ekor jantan je tu. Ini poligami rusa jantan ni. Aduh. Ada yang tanya ni dekat Facebook ni, macam mana nak bezakan rusa tu betina dengan jantan? Dia beza pada tanduk dia lah. Yang jantan ni ada tanduk, yang betina tak ada tanduk. Itu je dia punya beza. Dekat belakang tu tengok tu. Itu
Itu yang kagum itu bertanduk tu. Itulah tuan, sebenarnya kami kagum juga sebenarnya sebab saya secara peribadi sendiri pun pertama kali dengar apa tu ada unit-unit uniform ni yang masih ada Berternak rusa. Berternak rusa. Biasanya kan kita tahu kat balai bela kucing, ikan kan. Ni rusa. Macam tadi tu ada cakap ramai orang yang datang ke sana nak tengok bomba, nak tengok rusa. Macam mana dengan sambutan orang ramai? Adakah orang datang tengok rusa setiap hari kat situ? Sejak PKP ni kita sebelum PKP kita tak menghalang lah bagi mereka yang datang melawat rusa menengok rusa. Tapi dalam PKP ni kita dahululah. Sementara PKP dah habis, kita buka baliklah untuk masyarakat setempat lah. Sekarang ni musim PKP, kita mengelakkan daripada duduk yang beramai-ramai lah. Ya, betul. Kita jaga penjarakan. Penjarakan, betul. Penjarakan fizikal lah, Sebab apa-apa. takut nanti orang datang ramai-ramai rapat-rapat pula kat situ ya. Ya. Ya, jadi berjaga-jagalah kita. Pernah tak menghadapi situasi rusa nak beranak tuan? Oh, ada. Ada pernah? Mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman tuan. Kita sebab di Balai Bomba ni ada quarters. Jadi petang-petang ada anak-anak anggota yang datang melihat, dapatlah tengok anak yang keluar, anak pertama lah. Pada bulan 1, awal tahun lepas lah, awal tahun ni lah. Baru lagi. Mungkin boleh cerita sikit macam mana caranya, apa yang terjadi masa tu? Pengalaman tuan. berlaku dekat Balai Bomba tu. Oh, saya pun tak tengok. Tapi anak buah saya tengok. Dia beranjak di tepi sangkar je lah. Di tepi kandang. Ada veterina lah yang tolong menyambutnya. Oh, tak ada. Sendiri. Sendiri buat Power. Oh, mungkin tuan ada bela haiwan lain selain daripada rusa juga kat situ. Mungkin ada plan nak letak haiwan lain juga. Oh, kita ada kolam ikan kita ada. Lepas tu sangkar burung kita ada. Banyak. Lepas tu pertanian moden kita ada. Itu tadi kita nampak sayur-sayur tu. Betul lah. Pertanian moden kita ada. Jadi kalau anda semua nak tengok ini antara contoh lah di mana Balai Bomba, walaupun kita tahu bomba kalau ada kebakaran bomba akan pergi. Tapi sebenarnya mereka pun boleh buat benda lain, boleh menternak haiwan, boleh juga menanam sayur. Betul. Kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Tuan Adni Ibrahim, Ketua Balai Polis, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jeli. Terima kasih banyak-banyak tuan. Okey, sama-sama. Nanti kita datang sana tengok rusa ya, insya-Allah lepas PKP. InsyaAllah. Sampaikan salam pada anggota-anggota bomba semua kat sana ya. Ya, itu dia Tuan Adni kita cerita Hebat. pasal rusa hari ni. Hebat. Tak sajalah tanya cerita pasal mungkin rusa beranak ke apa kan. Nak tahu dia punya situasi tu macam mana. Tapi Zik boleh tahu sebenarnya rusa haiwan ni dia boleh je beranak sendiri kan, tak perlu nak macam sebab dia orang tak ada pergi check up, tiap-tiap bulan tak ada dia. Tak maksudnya memang keluar. Maksudnya tak ada efek lah. Maksudnya okey lah. Sebab mungkin Tak ada tahu veterina yang telah pun memberikan nasihat ataupun memberikan panduan macam mana cara untuk kita menyambut baby rusa yang beranak kan. Nak kena azan. Nak kena azan dari kamar ke. Jangan Zik. Okey Zik, ada soalan-soalan menarik tak daripada kita punya penonton Borak Kopitiam ni? Sebab ada yang cakap tadi sebab nama dia ada yang nama Nozzle kan. Mungkin dia tanya nama Nozzle tu adalah jantan. Cerita lepas tadi nak tanya dengan Tuan Adni. Tak apa. Nanti boleh DM lah dekat Balai Bomba dan Penyelamat Jeli pula. Okey, ada banyak lagi haiwan-haiwan pasal binatang ternakan yang kita nak kongsikan kepada anda kejap lagi. Ada pasal lembu, ada pasal kambing. Tapi sekarang ni kita nak pergi tengok JMTV. Betul. Bersama dengan kita Nufia Empire. Let's go. Jom kita saksikan. Pengalaman sewaktu menyusu, mana mungkin mama lupakan. Bila susu tak cukup, anak mulalah meragam. Sudah tentu mama tak cukup tidur. Syukur mama jumpa Nufia yang bantu mama tambah susu. Mama dah berjaya susukan kakak. Sekarang giliran adik pula. Terima kasih Nufia. Hai, Assalamualaikum penonton di rumah. Bersama dengan saya, Yaya Suhaimi, founder kepada Nufia dan saya juga ibu kepada 3 orang anak. Sebenarnya Yaya dulu pun mengalami masalah susu menyebabkan Yaya gagal menyusukan anak Yaya yang pertama. Dan Alhamdulillah anak Yaya yang kedua dan ketiga Yaya berjaya sehingga 2 tahun. Sebab itulah Yaya sangat memahami ibu-ibu di luar sana yang mana ada masalah sama seperti dengan Yaya. Di Nufia, kita bawakan produk OMB Advance yang mana membantu ibu di luar
luar sana. Yang bestnya OMB Advance ni sangat mudah untuk diamalkan. Hanya koyak, banca dan minum. Produk OMB Advance diformulasikan daripada bahan-bahan terpilih iaitu longan, red dates, black date, goji berry dan yang paling best tiada tambahan gula. Ibu di luar sana tak perlu risau, tak perlu takut kerana apa? Kerana produk kita diiktiraf halal oleh JAKIM Malaysia dan kita juga memenangi Global Halal Excellence Award. Istimewanya hari ini kita bawakan untuk ibu-ibu di luar sana, dengan setiap pembelian OMB Advance akan dapat hikmat nasihat daripada pakar penyusun yang diiktiraf. 2 kotak OMB Advance hanya RM90 sahaja serta berpeluang untuk memenangi iPhone 8. Jadi, jangan lupa dapatkan OMB Advance daripada ejen-ejen yang berdaftar ataupun boleh direct call 018-225-4434. Bagi ibu-ibu di luar sana yang ingin menjana pendapatan bersama dengan Nufia, jom sertai kami sekarang. Ingatlah, Nufia, peneman ibu mengandung dan menyusu. Ada banyak lagi JMTV yang kita akan bawakan kepada anda kejap saja lagi dan ada juga pasal haiwan ternakan. Selepas ini kita akan bersama dengan selebriti kita. Ya. Yang menternak lembu dan kambing. Yes. Nak tahu siapa? Kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Masih lagi bersama dengan Zack, mereka dan juga Haziq. Dan masih lagi dalam topik kita, penternakan, di mana anda semua boleh terus memberikan info yang menarik yang mungkin ramai kita terlepas ni pandang. Boleh Haziq, boleh bacakan satu ramai yang dua. share macam Hidayah kata kat tempat dia sekarang PKPD, hari pertama PKPD, lembu jabatan nak beranak katanya. Alhamdulillah, malam baru beranak dapat anak jantan seekor. Anak lembu PKPD katanya, Nurul Hidayah cakap. Lepas tu ada tadi lagi satu daripada Balai Bomba juga. Mana ni hilang dah dia punya komen tadi. Atas dah ya Allah. Terima kasih Balai Bomba ni. Jabatan Perkhidmatan Veterina Pulau Pinang pun ada buat ternakan rusa terbesar dekat negeri Pulau Pinang. Ramai minat nak membeli dan menjual rusa kerana rusa ni bukan saja untuk jualan daging tapi juga dijadikan haiwan ternakan lah kan. Dan macam-macam lagi lah cerita pasal ternakan ni. Dan ini kita nak cerita pasal madu kelulut pula. Ya. Madu kelulut di rumah. Nak tengok macam mana? Jom kita saksikan. Menternak lebah madu kelulut hanya di sekeliling rumah. Ia merupakan terapi bagi pesara kerajaan Zakaria Musa. Lebih mesra disapa Pak Ya, bapa kepada 6 orang anak ini, mempunyai hampir 50 sarang madu kelulut di rumahnya di Kampung Jeram Bersera, Kuantan, Pahang. Mula menternak lebah sejak 6 tahun lalu, Pak Ya turut dibantu oleh anaknya Haziman. Ternyata ia memberi ketenangan buat bapa berusia 68 tahun ini. Dulu sebelum payah ternak madu lebah ni, payah ternak macam belitik, belarnap. Tapi yang payah beli tu menggunakan makanan, menekor makanan tinggi sangatlah. Tapi yang kelulut ni, dia mudah kita jaga dia. Hanya makanan dia kita tak payah carilah, dia sendiri cari lah. Mula ni daripada anak lah. Anak beli sarang kelulut tu, supaya jagalah tahun 2019. Kalau macam jaga lebah ni kan, proses nak menjaga tu macam susah. Sensitif ke lebah ni? Kelulut ni kita kena jaga dia, nak bersih, tempat lock dia. Selalu diserang oleh anak-anak, lepas tu semut-semut, lepas tu rasanya macam katak. Selalu kita kena jagalah kawasan yang bersih. Itu kita kena jaga dia lah. Kebersihan penting bagi dia. Haziman sendiri sebagai seorang anak yang banyak membantu kan, mungkin kepada orang ramai yang baru nak mula buat sarang lebah. Kalau kepada sesiapa yang rasa berminat lah untuk menternak lebah kelulut ni, mungkin secara kecil-kecilan ke atau mungkin sekadar hobi hujung minggu ke, penjagaan ni tak mudah. Cumanya mungkin lah di peringkat awal tu, kepada sesiapa yang berminat, lebih baik kita equipkan diri kita lah dengan ilmu dan bimbingan tentang asas-asas peternakan kelulut. Apa sebenarnya khasiat madu kelulut ni? Sebenarnya khasiat yang terdapat dalam madu lebah tu lebih kurang lah sebab dia family yang sama kan. Cumanya lebihnya madu kelulut berbanding madu lebah ni adalah dari segi antioksidan dia yang lebih tinggi, asid amino dan vitamin C yang lebih tinggi dan kandungan gula yang lebih rendah lah berbanding dengan madu lebah biasa. Pak Ya boleh cerita juga, sebenarnya kan apa yang menarik tentang lebah ni? Yang menariknya kelulut yang Pak Ya ternak ni, dia ada spesies yang dipanggil dama satu, dia
panggil itama satu. Yang itama ni dia manis macam madu lebah biasalah. Kalau yang dama ni dia masam sikit. Tapi kesihatan dia mana tu sama lah. Selalu kalau orang pergi buat Pak Ayah jual kat rumah je lah. Lagipun Pak Ayah selalu makan madu peluk ni lah. InsyaAllah bubble usaha Pak Ayah dah lanjut dah dekat 70 dah. Tapi Pak Ayah umur dah lanjut pun handsome lagi Pak Ayah. Oh handsome. Pak Ayah dulu masih muda lagi handsome. Sekarang dah kira tua dah. Ampun Pak Ayah. Terima kasih. Semoga Madai Keluluk Pak Ayah terus berjaya. Thank you so much. Thank you. Itu dia madu keleluk di rumah. Betul. Pokok ni. Ternak ayam di rumah, madu keleluk di rumah, balai bomba bela rusa dan sebagainya. Macam-macam. Kita duk ingat satu skop je kita pandang kan. Sebab tu menarik juga sebenarnya topik ni. Ini lagi menarik ni. Ini ada selebriti kita yang memang dikenali ramai. Kan? Memang tersohor di Malaysia. Mempunyai minat sekarang ini untuk menternak lembu dan juga kambing. Dah pun mulakan ladang ternakan sekarang ini. Betul. Lembu dan juga kambing. Betul. Kita bersama dengan beliau sekarang ini, Datuk Roshamnor. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tok sihat Alhamdulillah, so far Alhamdulillah. Memang sihat. Yang di sebelah tu anak last ni cucu saya. Cucu kelihatan begitu bahagia di situ bersama Datuk Roshamnor punya cucu dah besar. Berapa umur sekarang, Tok? Tu, cucunya? How old are you? Berapa umur sekarang? 7 tahun. 7 tahun. Dah besar. Yelah. Dulu tengok Datuk Roshamnor kat gila-gila remaja. Kan? Sekarang dah bercucu kat rumah sana. Baik, Datuk. Okey, jadi topik kita hari ini, Datuk, dekat Borak Kopitiam mengenai peternakan. Jadi kita tahu Datuk Roshamnor sendiri ada menternak lembu dan juga kambing. Dan mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit tentang ladang ternakan Datuk tu. Macam mana boleh bermula tu nak buat ternakan lembu dan kambing ni? Okey, sebenarnya kisah dia macam ni. Bila saya ada sebidang tanah yang kita sewa daripada Kerajaan Negeri Pahang, saya ada 175 ekar di Lancang, Pahang. Saya menanam, sebenarnya bermula dengan menanam pokok buah seperti durian Belanda dan juga nangka dan juga mangga. Lepas tu ada tanah-tanah kosong yang tak boleh kita buat tanaman sebab tanah tu dia agak bila hujan dia takung air. Jadi saya terfikir untuk buat ternakan lah. Dan di samping tu juga saya memerlukan baja organik daripada najis ternakan. Jadi saya bermula dengan menternak kambing, kemudian saya menternak lembu dan kemudian saya menternak kuda padi. Kuda pada tak? Kuda. Saya juga buat ternakan ayam kampung sikit-sikitlah. Lepas tu ternakan burung, tahu tak burung api-api? Burung api-api macam pernah dengar burung api-api. Dia warna hitam dan dia punya daging omega 5. Idea ni tercetus sebab dulu masa saya duduk di kawasan Setinggan, mak saya ni dia ada mak dengan bapa arwah bapak saya, dia bela ayam kampung. Okey. Bulan 6 bela, lepas tu sampailah bulan 12. Bulan 12 maknanya ayam kampung dulu hidup 6 bulan baru dia besar, bukan macam ayam sekarang dia inject kan untuk hidup untuk besarkan dia 28 hari kan. Jadi duit hasil daripada jual ayam tu lah nanti nak buka sekolah, nak beli baju sekolah, nak beli bayar yuran, nak beli buku sekolah. So saya pun terfikir bahawa parent saya pernah buat benda tu dan saya pun minat sebenarnya. Dan saya buatlah ternakan dan kambing yang mula-mula lah. Tapi kambing ni dia degil. Dia memang tak nak dengar cakap macam dalam cerita Ahmad Albab lah. Sebab tu kambing ni kalau orang yang sebab tu kau tengok nabi-nabi kita banyak bela kambing. Betul. Kambing ni kalau orang yang sabar je yang boleh bela dia dengan bau dia, dengan perangai dia kan. Tapi okeylah, alhamdulillah so far benda tu juga sebagai hobi sebab saya juga ada buat agro pelancongan dekat tempat saya ada chalet kat tempat saya. Jadi bila orang datang tu dia dapat dah tengok ayam ni saya ternak sebagai hobi dan juga ternakan. Saya tahu bermacam-macam ayam lah. Ada ayam bulu terbalik. Pernah tahu tak? Ayam bulu terbalik? Dia bukan dia cacat, dia memang daripada dulu memang maknanya bulu dia ke depan. Dia terbalik.
dia Tak, terbalik. bulu dia terbalik. Oh, bulu dia terbalik. Ayam ni sebenarnya ada banyak jenis. Jadi saya tahulah ayam kampung, ayam hutan. Ni macam-macam ayam. Ayam daripada Siam je aku tak tahu. Aduh. Kita cuba nak elak Datuk benda tu. Datuk bagi juga sekali. Tok, kameraman kita orang semua kru-kru gelak-gelak habis ni. Aduh. Itulah Okey. maksudnya. Datuk. Tapi saya jadikan itu sebagai satu riadah untuk dia datang. Dan saya juga boleh dipanggil ke ternakan ikan. Saya buat ternakan ikan juga. Oh, maknanya bermacam-macam benda dekat situ juga tu, dekat kawasan yang sama. Kawasan sama, saya ada kolam, saya buat ternakan ikan dengan bantuan daripada Jabatan Perikanan Negeri Pahang. Wow. Sebab saya bela ikan patin, saya bela ikan Sungai talapia, ikan sungai lah. Takkan kita bela ikan laut. Ikan laut. Kau pun satu hal. Jadi, kalau dekat dengan pantai tak apa lah. Ni kan. Takkan nak bela ikan pantai. Baik Datuk, jadi boleh dikira. Yang paling specialnya kolam saya ni, saya boleh garanti banyak saya punya pengunjung-pengunjung yang datang ke agro pelancongan chalet saya. Dia orang rasa ikan saya, dia tak sangka ikan saya ni langsung tak ada bau tanah, tak ada bau lumpur apa semua sebab saya menggunakan kolam saya menggunakan air mineral. Wow. Terutama sekali lagi ikan besar patin. lah kos dia kan. Saya ambil daripada dalam tanah dan saya penuhkan kolam tu dan ikan-ikan saya tu memang air mineral. Jadi dia orang datang kat situ, dia orang boleh tengok kuda, dia orang boleh mancing ikan, mancing kena bayar. Mancing kena bayar lah. Takkan dapat ikan free. Aduh. Okey Datuk, ni ada nak tanya di mana tadi Datuk ada kongsikan minat tu datang disebabkan boleh dikatakan sentimental value juga kerana sewaktu Datuk Rosyamno sendiri sewaktu kecil kan arwah bapa pelihara ayam dan sebagainya. Jadi itu sedikit mencetuskan satu minat yang mendalam terhadap penternakan ni lah kan, sebab kita orang Malaysia kenal Datuk Rosyamno pelakon dahsyat, pelakon hebat. Jadi bila Datuk Rosyamno start menternak haiwan dan sebagainya ni, mungkin Datuk boleh kongsikan adakah ilmu-ilmu yang Datuk Rosyamno dapat daripada peternakan ni adalah ilmu secara peribadi sendiri ataupun Datuk ada pergi mana-mana kelas ke, belajar betul-betul dulu ke baru start benda ni ke macam mana? Ataupun memang ilmu datang pada pengalaman? Salah satu daripada apa yang saya lihat, apa yang dibuat oleh parent saya, termasuk cucuk tanam juga, tapi dia orang tanam serai, dia orang tanam ubi. Jadi saya duduk KL, tapi duduk Mas Tinggan. Tapi saya suka pada nature. Jadi di Pahang ni sebenarnya kali ketiga saya punya try untuk buat pertanian. 2 kali pada awalnya gagal. Dan yang Pahang ni dah 10 tahun lah. Dah 10 tahun saya buat. Alhamdulillah lah. Maksudnya saya minat benda tu. Saya suka kepada tenang hutan, pokok-pokok tenang. Dan saya sebenarnya melihat apa akan jadi pada diri saya apabila saya dah mula kurang berlakon. Dan saya nampak sebenarnya pertanian ni dia adalah sumber pendapatan yang tinggi. Jadi saya buat dia sebenarnya untuk masa depan saya, termasuk ternakan lah. Untuk masa depan saya lah. Kalau ni dah tua-tua nanti bawa cucu pencen-pencen dapat collect sebulan 1,000 2,000 lepas aku makan kan. Jadi saya fikir macam tu lah. Kita tak ada APF, tak ada apa kan. Jadi untuk hari tua saya. Jadi memang minat nombor satu lah. Dan saya minat satu perniagaan lah. Perniagaan pun satu juga. Kalau kita buat ternakan, kalau kita sebagai hobi saja, ada juga hobi yang ternakan, hobi yang menjadikan pendapatan seperti orang bela ternakan ayam serama contohnya kan. Tapi macam saya buat ternakan, saya nak pendapatan. Saya buat ternakan yang boleh memberi pulangan perniagaan kepada saya. Nak cakap pasal peniaga tu, Datuk memang dah ada pembeli tetap ke untuk haiwan-haiwan ternakan ni? Ke memang dah import daging ni keluar ke? Tak, kalau kita tengok sebenarnya daging kita, kita ambil lembu lah. Lembu, kambing ni sebenarnya tak cukup. Memang negara kita import daripada luar memang banyak sangat kan. Khasnya pada hari raya Korban kan. Lembu-lembu ni memang tak cukup. Jadi saya tak adalah nak hantar kat luar ke apa benda. Saya hanya bela, kalau ada orang nak beli saya jual. Kalau ada orang nak buat korban saya jual. Saya bukanlah bela dalam kapasiti yang besar. Dalam tu saya cakap tadi, hobi campur perniagaan.
Sekarang ni lembu saya pun itu hari saya jual lebih kurang dalam 60 ekor saya jual. Lepas tu saya ternak daripada sebab saya tak ada ambil lembu daripada luar. Lembu tu juga yang saya pusing-pusing balik. Itu hari masa saya jual dalam 50 ekor tu, lepas tu saya ada balance 6 ekor. Sekarang dah jadi 35 ekor. Biarkan dia lah. Biarkan dia. Saya lepas saya ada kandang yang besar kan, padang ragut yang besar dalam 15 ekar punya padang ragut. Jadi saya gunakan itulah untuk apa? Untuk bagi dia makan lah, dan saya pada dedak juga lah. Tapi Datuk, kalau kita tengok video-video ni, lain macam bonding Datuk dengan lembu-lembu ni semua. Dia kalau Datuk datang situ je, lembu tu tunggu ikut Datuk Ikutlah, kena ada rasuah agak, kena ada bawa umpan. Aduh, kena ada. Itu yang penting Datuk kan. Okey, Datuk mungkin Datuk ada sedikit itu. Mana? Itu dia punya makanan yang saya bagi tu, yang dia akan ikut saya punya tu. Oh, patutlah lari. Sebab tu dia follow. Berapa kerap tu Datuk turun ke sana? Seminggu sekali. Seminggu sekali dia turun lah. Rapat-rapat sikit lah dengan kuda, dengan lembu kat sana. Cantik lah. Datuk, ini namanya apa Datuk ni? Kuda ni cantik betul? Mana aku tak nampak gambar. Tak nampak tak nampak. Tadi macam nampak. Ni lembu yang rambut cantik ni. Kuda yang rambut cantik ni. Oh, yang belang putih apa tu? Putih coklat. Tu nama dia Tailong. Dah ada Tailong dah kat sana. Lain macam boleh tak kuda ni. Mesti dia seekor je yang saya boleh pegang. Yang lain semua dia orang tak nak datang kat saya. Yang ni kalau dia rindu kat saya, dia datang lah. Bila saya datang, dia akan datang lah. Yang lain tu semua tak nak. Oh, Tailong. Datuk, Tailong mesti datang kat Tailong, betul? Datuk. Yalah. Tailong mesti datang kat Tailong. Jadi dulu saya beli 4 ekor. Lepas tu sekarang dah jadi 11 ekor kuda saya. Banyak dah. Nak biar lagi banyak lah kan? Yalah, biar lagi banyak. Siapa-siapa nak beli, bagi tahu je lah. Roger lah Datuk. Ni Datuk Rasham Noor. Haziq ni ada niat juga nak menternak semua. Mungkin ada tips ke atau apa-apa yang boleh dikongsikan pada Haziq dan orang-orang yang macam Haziq ni nak ceburi dalam bidang pertanian ni? Peternakan ni, sorry. Ternakan ke pertanian? Peternakan. Ternakan Okey, yang penting ternakan ni kita kena ada kawasan. Itu yang penting. Kita tak boleh macam kita bela ternak satu haiwan tu kita seksa dia, tak boleh. Jadi kita kena ada kawasan. Kalau dalam kandang dia kena teratur. Dalam sangkar kena teratur. Dia kena ada, dia tak boleh macam terkurung sempit, tak boleh. Dia pun makhluk Allah. Jadi kita kena bagi keselesan. Kerana bila kita bagi keselesan pada dia, pembesaran dia tu pun cantik. Makanan dia kena cukup, penjagaan dia kena cukup, minum dia kena cukup, ubat dia kena cukup. Dia tak boleh biar macam tu. Contoh macam lembu apa semua ni, kalau kita tak jaga dia, veterina boleh saman kita. Kuda ni semua kena jaga. Dia boleh saman kita. Ada yang terbiar sampai ke jalan raya kan? Ya? Ada lembu belaan ni yang terbiar sampai ke jalan raya. Itu biasanya kat kampung-kampung lah. Dekat dulu-dulu orang kampung-kampung memang macam tu. Dia tak ada kandang, jadi lembu dia membiak macam tu. Sebab tu bila kita masuk jalan kampung, jangan buat laju. Betul. Takut lembu di hadapan. Kan ada signboard lembu di hadapan. Tapi kalau kau pergi kat sebelah pantai timur, dia dekat tu dia tahu gajah. Signboard gajah. Signboard gajah pun ada. Kan dekat Tasik Banding punya jalan tu kan. Okey, Datuk, sekarang ni macam tadi Datuk ada cerita asal daripada beberapa ekor lembu sekarang dah membiak, begitu juga kuda dan haiwan-haiwan yang lain. Adakah pada awalnya Datuk Rosham kira invest this amount of money, kemudian sekarang ni kira rolling je, dah tak ada apa, lebih kepada pembangunan, lebih kepada peningkatan macam tu, macam mana? Maknanya rolling modal awal tu je lah. Yalah, modal awal tu memang besar. Lepas tu lepas bila kita dah jual, kita rolling lah. Macam saya ternakan campur pertanian tau. Jadi saya boleh rolling pertanian saya dengan ternakan saya rolling sekali kan. Jadi tapi walau macam mana pun, kalau orang yang contohnya saya ada jumpa seorang peternak lembu, kalau siapa yang suka ternak lembu ni, kalau kita jual daging, dia punya keuntungan kecil. Tapi kalau kita jual nyawa, dia keuntungan besar.
Saya pun pening apa dia cakap nyawa. Rupa-rupanya nyawa tu yang lembu yang buat korban. Jadi orang beli the whole lembu kan, dia tak beli daging. Sikit-sikit. Maksudnya dia beli dengan tulang-tulang dengan kepala. Dia hidup lah, dia jual nyawa. Satu ekor tu lah. Jadi kena faham menternak lembu ni nak buat duit macam mana. Tapi yang sebagusnya jangan terus ternak. Kita cari jabatan ternakan ni kan apa semua, kita pergi pergi seminar ataupun kenal siapa-siapa peternak-peternak, pergi bertanya dengan dia orang dulu. Macam dulu saya mengalami zaman kebodohan saya. Sebab saya buat pertanian 2 kali gagal sebab saya tak tahu apa-apa, saya main langgar je dan saya hilang duit saya. Saya hilang duit saya. Maknanya belajar daripada kegagalan lah. Betul tak? Saya belajar daripada kegagalan tapi saya tak nak orang yang tengah menonton ni dia gagal dan belajar. Saya nak dia belajar dulu dan tak ada kegagalan. Wow, betul. Wow, dalam tu. Kita belajar dengan orang yang pernah gagal dan berjaya. Supaya kita tak gagal. Dan kita tak gagal. Kalau tidak nanti contohnya kalau kita mempunyai modal yang ngam-ngam saja contohnya lepas tu kita tak belajar, lepas tu kita gagal. Boleh tak kita bangun balik? Tapi kalau saya bernasib baik ada duit lebih sikit dulu dah gagal, maknanya saya mengaku kebodohan saya. Jadi duit yang ada tadi macam tadi engkau ambil duit pencen bapak engkau. Dia dengar. Dia dengar. Off record. Kau ada pergi Contoh. Kau ada pergi belajar tak? Kau jangan duit pencen bapak engkau kerja berpuluh-puluh tahun kau habis kan? Cakap daripada seorang datuk yang ada cucu je. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Roshamno sekarang ni. Terima kasih Datuk. Potong aku Terus potong. Habis potong. Tok, nanti kita jumpa, kita borak panjang lagi Tok, insya-Allah. Okey, baik. Okay, salam dekat family semua Tok. Pada semua kru-kru dan juga semua penonton-penonton. Assalamualaikum. Stay at home, stay safe. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tok. Itu dia, geng. Datuk Roshamno. Sangat hebat lah. Sangat hebat, sangat relax bercerita mengenai ternakan lembu dan juga kambing beliau. Hujung-hujung itu best tu, Zik. Dia bagi terus benda off air. Kita terpotong. Alright, so kita ada something kita nak ceritakan kepada anda ni. Ya, betul. Di mana untuk papa dan mama, jangan lupa pastikan si manja anda selalu ceria kerana bila mereka ceria, satu keluarga grow happy. Dengan tips Nestle Lactogro sebagai jenama grow happy untuk anda sekeluarga. Ya, tolong terima kasih antara kata-kata yang perlu diajar dari kecil kan. Praktis cara nak gunakan perkataan tersebut bersama-sama supaya si manja lebih faham. Si manja lebih bijak dan fokus sebab dia ceria. Kenalah berikan si manja Nestle Lactogro dengan probiotik L-Reuteri untuk perut yang selesa supaya dia fokus belajar. Yes. Alright, kita dah settle dah cerita pasal tadi mula-mula kita ada apa? Kita ada arnab. Ternak arnab. Lepas tu ternak ayam di rumah. Ada rusa. Madu kelulut. Lembu, kambing pun dah settle. Kambing apa semua sebagainya. Sekarang macam-macam kita nak cerita pasal lobster pula. Tadi kita tak bercerita lagi pasal tadi kita ada dengar Datuk Rosham cerita pasal ikan-ikan. Ikan sebagainya, betul. Ikan juga. Yang ini lobster. Lobster yang ternak di air tawar. Air tawar, betul. Kita bersama dengan Encik Amru Najmi Osman, peternak lobster air tawar daripada Kajang, Selangor. Assalamualaikum, Encik Amru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Encik Amru, hari ini kita nak cerita pasal ternak lobster. Ini first time saya dengar ternak lobster air tawar. Sebelum ni, lobster kita tahu daripada air masin apa semua kan. Apa bezanya, Encik Amru, lobster air tawar dengan lobster air masin ni? Okey, beza dia lah. Yang paling ketara adalah ni lobster air tawar. Depan mata boleh tengok tu lah. Betul live lah. Lobster air tawar ni dari segi saiz lah. So saiz dia tak sebesar lobster laut lah. Lobster laut ni dia mungkin lagi besar. Mungkin dia 2-3 kilo. So yang ni yang paling besar yang kita ada 8 inci setengah. 8 inci? Yang ni adalah 8 inci setengah ni. 8 inci setengah pun besar juga sebenarnya tu. Yang ni dalam setahun lebih lah. So beza dia yang paling ketara dia adalah dari segi saiz lah. Dari segi rasa tu lebih kurang sama je lah. Okey, Cik Amru, yang kita tahu kita ada lobster air tawar, lobster air masin. Okey, kalau dalam kategori lobster air tawar tu sendiri, ada berapa jenis lagi lobster tu, Cik Amru kan? Kalau banyak, berapa jenis lobster yang Cik Amru ada?
Okey, sebenarnya yang ni untuk ternakan makan lah. Ini makan sekilo dalam RM60, RM70, RM80 sekarang ni. So kita ada juga yang lobster untuk hiasan Dia warna merah. Lobster untuk hiasan ada. Tak boleh makan lah ni. Yang ni nak makan boleh tapi sayang lah sebab harga dia mahal kan. RM30 seekor, RM40 seekor. Kita ada warna putih. Maknanya letak dalam air, letak begitu je lah. Letaklah bela je lah sambil kalau lain nak time PKP ni kan. Tu boleh lah main lah. Boleh buat main. Anak minta beli mainan, nak beli apa? Beli lobster. Wow. Tapi jaga kepit dia sakit Kepit dia sakit. Tengok kepit juga gerak dia memang sepit, dia memang sakit lah. Tengok Encik Amru ambil lobster tu macam ambil kereta mainan je letak depan mata. Ni dah biasa kan, dah biasa kena kepit dah. Dah kena kepit boleh kan? Janganlah tunjuk kena kepit. Okey, Encik Amru. Kita nak tahulah sebab kita nak belajar. Kita hari ini dekat Borak Kopitiam kita nak belajar mengenai ternakan. Kan tadi kita dah tahu dah macam-macam haiwan, kita belajar cara-cara nak menternak. Jadi macam mana pula untuk kita mulakan bisnes menternak lobster air tawar ni? Okey, sebenarnya ramai yang dah bertanya pasal kursus kita lah yang kita buat lah. Tapi sebab PKP kan, so PKP tak boleh ada kursus. Tapi untuk yang baru nak belajar, sebenarnya boleh ambil kat mana-mana kawasan. Kita ada banyak peternak sekarang di Malaysia. So boleh ambil dulu 5 ekor, 10 ekor dulu. Jangan terus pergi besar lah. Main 5 ekor sebulan, kalau cantik, baru start tambah. Baru bertambah lah. Sebagai contoh yang ni Yang ni bertelur ni. Itu telur dia tu? Yang ni bertelur dia tengah bertelur? Yang ni bertelur, telur dia. Yang ni 4-5 inci, telur dia dalam... Boleh tak tunjuk ke tengah sikit? Tunjuk ke tengah sikit, Encik Amru. Belakang sikit. Okey, tengah sikit. Tengah sikit. Okey. Yang ni 500 ekor. 500 ekor dalam tu. Telur saja. So bayangkan kalau kita jual RM1 seekor dah dapat RM500 lah. Betul lah daripada 500 ekor tu. Cik Amru, ada tak macam yelah kalau untuk permulaan kan nak menternak lobster ni kan, mungkin ada benda-benda yang paling penting sekali sebab kita tahu lobster kan, bila kita sebut lobster ni bukan satu benda yang murah. Jadi mungkin dia ada jenis air dia kalau kita nak beli dekat rumah dan sebagainya. Mungkin Cik Amru boleh kongsikan ke? Okey, yang paling penting adalah kena faham dululah ternakan ni macam mana hidup dia. Kita ada filter, basic filter. Dan pastikan kalau boleh, saya risaunya biasa peternak ni dia sibuk nak banyak. 100 ekor, 200 ekor, 500 ekor. So, sebagai permulaan untuk kita kontrol bajet kita, bajet dalam RM500 dulu, beli dalam 5-10 ekor, main dulu. Main dulu dan okey lepas sebulan baru kita start menambah. Tambah ke 1,000, 2,000 ekor lah. Macam kita kat sini, kita ada dalam 20,000 lebih di tempat pusat kita ternakan kita GPLPP Sungai Merak ni. Aduh, banyak dekat Sungai Merak tu sekarang. Untuk lobster ni memang dah ada pembeli yang memang beli secara tetap dengan Encik Amru ataupun orang boleh datang beli macam tu je kat situ? Boleh. Anytime, cuma hari Ahad tutup lah. So untuk beli memang kita Isnin sampai Sabtu memang buka, tak ada masalah. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu dah ramai peternak yang dah berjaya kat luar sana. So ikut lokasi. Jangan beli, kalau boleh jangan beli pos. Bahaya beli pos ni akan mati. So kalau boleh cari kat Pahang. So kalau duduk Pahang, cari kat Pahang lah. So ikut tempat masing-masing. Supaya tak rugilah, akan mati nanti. Cik Amru sendiri sebenarnya dah berapa lama dah menceburkan diri dalam bidang peternakan lobster ni? Ataupun mungkin sebelum lobster, Cik Amru pernah ternak yang lain ke, ikan ke, apa ke? Tak ada. Sebenarnya saya dalam industri perfilman. Industri bila perfilman. kita dah boring. Bila dah boring semua, saya buat hobi dulu asalnya. So, lepas buat hobi, lepas dah 5 tahun lah. Lepas buat hobi, benda ni semakin meningkat daripada 5 ekor, 10 ekor, sekarang ni dah hampir 30,000 ekor dan benda ni memang boleh mendatangkan hasil kepada peternak lah. Okey, contohlah macam saya hari ni berniat nak buka pusat ternakan untuk lobster ni. Apa yang saya kena ada dulu, Encik Amru? Benda pertama saya kena ada. Belakang saya ni ada tank Ada tank. Okey. So sekali biasanya kos dia adalah tank lah. Tank ni ada tank plastik, ada tank fiber, ada tank
polystyrene, macam-macam tank. So basic dia adalah kita gunakan tank plastik. Tank plastik dalam RM50, RM100. Beli dulu tank tu, masuk 10 ekor, 20 ekor dulu. Main bela tu dulu. Dah pandai, sebab ada orang tangan panas kan. Tinggal pokok pun mati. Betul? So kita suggest main 10 ekor, lepas sebulan cantik dia hidup, baru start. Kita boleh terus start berjana pendapatan lah. Baik. Kita tambahlah kita punya ternakan kita. Nak bercerita pasal keuntungan pula ni Cik Amru. Macam mana? Adakah memang memberikan keuntungan yang besar apabila kita menternak lobster ni? Okey, sebagai contoh lah saya katalah kita dah bela, katalah kita beli 10 ekor kan. 10 ekor dia bertelur lah. Tadi saya tunjuk tadi 500 ekor. 500 ekor. Ni anak dia. Ni anak dia. Anak dia 1 inci, RM1, RM1.5 kita jual. Kan? Ni anak dia. So, bayangkan kalau dia ada 500 ekor. So, kali dengan RM1 dah dapat RM500 lah. So, itu baru jual anak dia? Itu baru jual anak dia. Ada orang jual pellet makanan dia. So, macam-macam jenis. Contoh kiambang. Kiambang di Kuala Lumpur ni, 1 kuntum dah RM3. Okey, itu Cik Amru kira kalau kita borak dengan kita punya circle kita lah. Kita ada peminat-peminat dia tersendiri. Tapi Cik Amru, mungkin Cik Amru lebih berpengalaman dari segi penerimaan orang tentang lobster air tawar ni macam mana Cik Amru? Adakah sangat memberangsangkan dari segi penjualannya dan sebagainya? Okey, sebelum ni ternakan ni tak mendapat sambutan daripada perikanan. Alhamdulillah 2 tahun lepas perikanan dah endorse ternakan udang kara ni, lobster tawar ni. So ada banyak bantuan yang diberikan. Tapi janganlah ada satu bekas terus nak minta bantuan. So buat dulu, ada sale sikit dan barulah pergi dapatkan perikanan yang terdekat untuk tunjuk dekat orang kita dah ada hasil. So mungkin kita dah boleh apply untuk bantuan lah daripada perikanan. Okey, baik Encik Amru. Wah, banyak ilmu kita dapat hari ni. Tapi kalau kita nak belajar lagi macam mana cara nak menternak lobster air tawar ni, macam mana kita nak hubungi Encik Amru? Ada social media mungkin? Okey, kita ada Facebook kita, 5 Star Pets and Aquarium di media sosial lah. Tapi kalau nak datang sendiri, eloknya datang sendiri. Yang dekat datang sendiri di PLPP Sungai Merak, Pusat Latihan Sungai Merak di Bangi. InsyaAllah habis PKP kita datang Encik Amru. Habis PKP boleh lah. Tunggu habis PKP dulu lah. Habis PKP kita datang Encik Amru. Nanti insyaAllah kita belajar lagi cara-cara untuk menternak lobster air tawar ni. Nanti saya datang tau. Boleh. InsyaAllah. Alright Cik Amru, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, berminat pula saya tengok lobster ni. Rasa macam nak menternak lobster. Banyak sebenarnya Haziq hari ni kan. Banyak kita belajar hari ni. Sangat banyak ilmu. Kita dah cerita pasal ternakan haiwan. Kejap lagi kita nak ternak emosi. Ya. Ternak emosi macam mana tu? Nak menyakitkan hati kita dengan cerita takdir yang tertulis. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Pelbagai ilmu yang telah dikongsikan oleh kita punya tamu-tamu yang hebat. Banyak juga Zack dengan Haziq. Zack secara peribadinya banyak belajar Haziq hari ni sebenarnya. Terima kasih Zack. Oh, macam saya yang ajar. Macam saya. Betul. Haziq pun mengajar juga sebenarnya. Okey, tapi ada satu benda lagi kita belajar. Belajar berniaga. Ya. Dalam Jom Masuk TV kita, JMTV kita, jom kita tengok apa yang nak diniagakan sekarang ni. Ya. Okay, Mr. Secret Beauties. Sakit hati betul. Bangun pagi tengok muka Kak Cermin kulit nampak kusam kan tak bermayang. Jerawat agak stres ni rasa. Tu boleh sampai office lagi. Sampai office kawan pula tegur awak muka makin banyak jerawat ni. Anda ada masalah macam ni? Nak kami bantu anda untuk selesaikan masalah kulit wajah? Cepat WhatsApp kami kat nombor yang tertera di skrin sekarang. InsyaAllah kami pasti bantu anda. Assalamualaikum, saya Suailah Abdul Muttalib atau lebih dikenali Kak Su, pengasas Hydra Beauty Skincare. Pagi ni Kak Su nak bantu anda yang ada masalah kulit wajah sampai hilang keyakinan diri untuk berdepan dengan orang. Okey, Kak Su faham sebab Kak Su sendiri pernah alami masalah seperti itu. Sampai malu nak jumpa orang, sebab itulah Kak Su keluarkan Hydra Beauty Skincare ni untuk bantu orang yang ada masalah kulit wajah seperti Kak Su dahulu.
Untuk pengetahuan anda, rangkaian Hydra Beauty Skincare terdiri daripada serum, cleanser dan foundation. Ketiga-tiga ni sangat mudah digunakan dalam rutin harian. Seperti contoh, serum yang anda boleh lihat sekarang, teksturnya sangat mudah meresap ke dalam kulit. Dan foundation pula tak melekit dan tak bercapuk bila berpeluh. Ketiga produk ni sangat berkait rapat dalam proses menyelesaikan masalah kulit wajah yang anda hadapi. Dan Hydra Beauty ini juga menggunakan bahan-bahan yang premium yang sangat terkenal di dalam dunia kecantikan, iaitu lemon yang kaya dengan vitamin C, aloe vera melembabkan kulit, 24K Gold untuk anti kedutan, niacinamide, sarang burung walit, di mana bahan-bahan ini membantu dalam membaik pulih struktur kulit supaya menjadi lebih sihat dan segar. Tambahan lagi, Hydra Beauty dikeluarkan dari kilang bertaraf GMP, mempunyai notifikasi berdaftar KKM serta menjalani ujian makmal secara klinikal bagi memastikan produk ni betul-betul selamat digunakan. Dengan penggunaan set Hydra Beauty secara konsisten, anda akan dapat hasil yang puas hati, insya-Allah. Pendekkan lagi cerita hari ini, Kak Su nak bantu selesaikan masalah kulit wajah yang anda alami dengan menawarkan harga paling menjimatkan. Dengan satu set ni RM100 sahaja, termasuk kos perhantaran seluruh Malaysia. Anda boleh jimat dekat di sini sebanyak RM29. Jika pada hari biasa, harganya adalah RM129 tak termasuk kos perhantaran. Atau nak lebih lagi jimat, grab terus 2 atau 3 set seperti harga yang tertera di kaca TV anda sekarang. Untuk dapatkan Hydra Beauty ni, anda boleh terus layari ke website hydrabeauties.com atau terus WhatsApp laju-laju dekat nombor yang tertera di skrin TV anda sekarang. Grab promo ni tau, sebab sangat terhad pada hari ni je. Nampak? Belajar berniaga. Tapi sekarang ini, kita nak bersama dengan dua orang pelakon drama yang memang sekarang ni membuatkan ramai orang sakit hati tengok Slot Samarinda. Kan? Cerita takdir yang tertulis. Dan bersama dengan kita sekarang ini, kita ada, ini yang bergaduh dalam cerita. Nazana dan juga Elvina Muhammad. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Baik je rupanya korang kat luar. Itulah. Tak ada masalah pun kat luar. Oh, tak ada. Kita okey je. Orang kamcing kat luar. Kamcing. Alright, so first kita nak cerita pasal drama Takdir yang Tertulis ni. Macam mana dengan penerimaan peminat, penerimaan penonton Slot Samarinda ni? Nat. Okey. Alhamdulillah, sebab kita sebenarnya saya rasa satu tim pun tak menjangkakan yang akan orang kata dapat sambutan yang amat-amat menggalakkan masa kita buat tu. Sebab ialah cerita pasal kecurangan ni dah banyak kan. Cumanya biasalah orang kata sentuhan magic Syahrul Izzat ni selalunya menjadi. Dan Alhamdulillah kita sangat-sangat happy dengan feedback yang diberilah. Alhamdulillah. Kita orang baca, kita orang tengok sendiri sebenarnya cerita ni. Ya ke? Ya, come on lah. Siapa yang tak tengok scene kena ragut tu, kereta ada pergi lari. Okey, tapi kan sebenarnya scene kena ragut tu logik je. Sebab sometimes benda yang jadi depan mata kita yang mengejutkan kita pun macam tak tahu nak buat apa. Kita akan impact tu sendirilah, keluar sendiri respon kita tu. Sebenarnya benda tu logik je sebab Ian dia mengutamakan keselamatan Juwita daripada beg yang kena ragut tu. Masalahnya dia lari betul-betul. Thank you, El. Aduh. Okey, bila kita cakap tentang drama dan sebagainya ni kan, Takdir yang Tertulis. Sekarang ni kalau keluar je episod baru, memang akan trending. Kita tahu memang akan trending. Jadi, bila kita sebut tentang trending ni, memang takkan larilah daripada kecaman netizen dan sebagainya. Sebab watak-watak yang you guys bawa pun bukan watak yang simple-simple. Memang watak yang buat orang benci juga sebenarnya. Macam Ruhila lah. Ruhila sekarang ni bukan main dibenci lagi oleh orang. Mungkin Elvina dapat macam-macam komen kecaman ataupun DM Ruhila. Ya, dapat banyak sangat komen-komen kecaman and ada juga dapat DM yang sampai terbawa-bawa emosi tu keluar yang sampai menyumpah macam aku harap suatu hari nanti kau kena macam tu dengan husband kau. Macam takut je. So, tapi sebenarnya I happy sebab kiranya karakter tu memberi impact sampai orang benci macam tu. And sebenarnya watak dia bukanlah antagonis yang perlu nak menggedik-gedik apa semua. Dia berselindung di sebalik wajah dia yang suci. Itu lagi buat orang yang buat perang terang. Okey, kenapa Juwita dengan Gitu itu? Biasalah kan, orang kata selalunya laut ni nampak kejam ni yang jahat. Tapi kita nak tunjuk dekat sini, tak semua manusia ni ada kesilapan masing-masing kan. Kadang-kadang don't judge the book by its cover. Ada. Sometimes to look at the cover also. Okey, tapi kan ada tak korang, sebab kita nampak macam korang punya chemistry dalam drama ni
nampak menjadi. Memang menjadi. Ada tak macam dialog-dialog korang dekat dalam drama Tak Ada Yang Tertulis ni korang ingat sampai sekarang? Yang korang lontarkan dialog tu kan? Sampai sekarang ingat, aku suka betul lah lontar dialog ni. Ada, tapi hari tu kena censored. Oh, tak boleh. Nak maki Hamun Itu. Maki Hamun watak Nazim tu. Sebab yang tu ada, dah hujung-hujung tu tak ikut sangat dah sebab memang geram. Tapi masa keluar TV dia kena tut kan. So, itulah. itu menunjukkan Zik. Itu menunjukkan pelakon tu betul-betul membawa watak dia. Betul. Ya. Kena tut tu. Alright, so bila Nat dengan Elvina sendiri melakonkan watak yang macam ni, macam Elvina cakap tadilah, sampai ada yang doakan jadi macam ni dekat dalam perkahwinan. Ada tak Elvina sendiri yang macam takut, macam insecure dengan drama tu sendiri? Tak, dia sebenarnya takutnya sebab El tak pernah kena kecam sehebat ni. Sebab benda ni macam sebelum ni dapat watak yang macam perempuan yang suci, kena aniaya. So ini adalah first time kena watak yang kena kecam yang teruk macam ni. Tapi tak bagi masalah untuk El. Kalau ada komen yang terlampau negatif, El just block je. Tak ada. Ramai lah kena block tu. Ramai yang mengecam. Okey, nak tanyalah, bila kita sebut tentang drama Tak Ada Yang Tertulis ni kan, memang kita dah tahu trending dan orang suka bercakap tentang drama ni kan. Mungkin Nat Zainal boleh kongsikan secara peribadinya macam manakah dan apakah mungkin perbezaan yang Nat sendiri rasa melakonkan watak Juwita dalam Tak Ada Yang Tertulis ni? Okey, bagi saya sendiri memang banyak drama-drama yang menuntut orang kata emosi, yang orang kata memenatkan, tapi drama ni super duper penat. Dan satu lagi, saya saya tak pernah lagi lah dapat orang kata ini tiap-tiap hari trending bila keluar setiap episod. Betul. Jadi penerimaan itu sampai orang troll, sampai orang buat memes. Jadi ini satu orang kata buat parody. Saya jujur memang tak pernah jangka dan rasa agak terkejut dan overwhelming pasal benda ni. Tapi saya sangat happy, rasa berbaloi lah kita semua berperah tenaga on set tu. Macam Nat setuju tak bila netizen Malaysia kata Nat Zainal ni adalah queen of emotions? Tu tak baca pula, tak baca bodoh. Tapi saya rasa dia pun kau pada pandai je. Tapi betul, energi Nat Zainal memang betul-betul luar biasa. Sebab masa kita orang tengah syuting tu, dia tengah pregnant. Tapi kita orang yang risau pasal dia. Sebab dia macam bukan seorang perempuan yang pregnant. Dia punya energi memang gila. Kalau dia berlakon, dia dah tak ingat apa-apa dah. Nampak guys? Itu sebab sugar high kot guys. Okey, penonton Borak Kopitiam ni secara eksklusif nampak tak sebenarnya Ruhila ni baik tau. Dia baik. risau kat Juwita dia. Jangan judge by its cover. Nampak je baik ke depan. Jaga-jaga. Okey, episod last 16 Februari, betul? Episod betul. 16 Februari, yes. So, tinggal lagi 6 episod saja. Tinggal lagi 6 episod je. So, apa harapan Nat dan juga Elvina? So, kita boleh tanya Nat dulu. Harapan Nat sebelum sampai ke episod akhir ni. Supaya penonton boleh bersedia dengan apa yang berlaku dalam Tak Ada Yang Tertulis. Okey, faham. Sebab saya baca dah banyak ada orang kena-kena buat rumusan sendiri ending ni macam mana. Saya rasa banyak pun yang tak tepat sangat sebenarnya. Jadi bersedialah untuk sebarang kemungkinan nanti. Jangan hamul kita orang, okey? Tak tepat sangat. Hampir tepat kot. Elvina akan bagi spoiler? Mungkin Elvina akan spoil lah benda ni. Silakan. Tak, cerita ni sangat banyak plot twist dia. So kita pun tak jangka. Sebenarnya kita sebagai kita pelakon pun kadang-kadang terkejut bila datang set. Skrip macam ni dah bertukar. So kita pun terkejut dengan plot twist dia. So mengharapkan penonton akan jangan terkejut dengan plot twist yang akan terjadi nanti. Maknanya dia boleh follow. Supaya dia boleh follow lah plot twist yang berlaku dalam cerita tu. Supaya boleh faham. Alright, Nat, Elvina, thank you so much sebab sudi bersama dengan kita pagi ni. Betul. Apa-apa pun, jangan lupa Tak Ada Yang Tertulis masih lagi berbakikan 6 episod dan episod terakhir pada 16 Februari. Terus menonton Tak Ada Yang Tertulis. Kifarah Cinta mengejar apa?
Ibarat kita mengejar bahagia. Mengejar bahagia. Alright. Bye-bye Juwita. Bye-bye Ruila. Bye-bye. Assalamualaikum. Wah, itu dia kan. Drama yang meninggalkan kesan kepada ramai orang sekarang ni. Betul. Ramai suami-suami sekarang ni yang Bahaya. berkesan dengan drama tu. Betul. Jadi mungkin isteri-isteri semua dah start cek telefon. Sebab drama tu. Patutlah semalam saya tengok Haziq dah upload video baru dengan wife. Upload video baru. Okey, kenapa suami aku lama tak upload video sama aku ni? Aku selalu upload lah. Alright, so itu dia cerita kita hari ni pasal ternakan. Kalau anda berminat dengan ternakan, boleh tengok balik kita punya live ni dekat Facebook Borak Kopitiam. Jangan lupa follow social media kami, okey? Betul. Borak Kopitiam. Jadi apa-apa pun, segala apa yang kita kongsikan, itu adalah ilmu untuk kita sama-sama supaya peroleh manfaat untuk masa-masa mendatang dan juga untuk masa yang sekarang. Dan walaupun sekarang kita tahu kita berada di fasa COVID-19 dan masa penuh ujian, apa-apa pun, semoga kita semua dapat mengharungi dengan baik, dengan positif, dan apa-apa pun jaga SOP yang telah ditetapkan. Alright, kita jumpa lagi minggu depan dalam Borak Kopitiam. Hari dan waktu yang sama, Sabtu dan Ahad pukul 8 pagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.